السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina bi qiraatih. Jadi kita dah sampai pada hadis yang ke-31 daripada Sayyidina Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Jadi kita baca terjemahan bersama-sama dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu. Perawi ini ialah Sayyidina Abil Abbas Sahl ibn Sa'd. Dari sahabat yang bernama Sahl, asal namanya ialah Haznan, bermaksud kesusahan, sesuatu yang keras. Lalu Nabi SAW menukarkan namanya kepada Sahl, sesuatu yang mudah. Dan dalam riwayat yang lain dibaca dengan radhiyallahu anhuma, kerana bapanya juga ialah salah seorang sahabat. Diriwayatkan bapanya bersedia untuk keluar bersama-sama Nabi SAW dalam perang Badar. Lalu tiba-tiba bapanya sakit dan meninggal dunia. Dan Sahal semasa kewafatan Nabi SAW, sahabat yang merawikan hadis ni umurnya ialah 15 tahun. Dan dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 88 Hijrah. Setengah ulama berkata pada tahun 91 Hijrah. Maka Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ini ialah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Madinah. Dan diriwayatkan daripada ini sebanyak 188 hadis. Antara hadis ini ialah hadis yang sedang kita baca dalam susunan ke-31 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang baik, yang menghimpunkan segala kelebihan dan menjauhi daripada segala kekurangan. Amalan tersebut sekiranya aku melaksanakannya, nescaya Allah SWT akan mencintaiku, meredaiku dan berbuat baik kepadaku. Wa habbaniyan nas, dan manusia juga akan berbelas kasihan kepadaku, dan manusia juga ingin memberi kemanfaatan kepadaku." Jadi dalam syarah dinyatakan, maksudnya orang tadi datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya tentang satu amalan untuk dia tadi dikurniakan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Jadi dalam syarah penulis berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya kecintaan manusia kepada seseorang tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala, mengikut kecintaan Allah kepada orang tersebut. Maksudnya apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang, Allah Ta'ala akan mencampakkan kecintaan terhadap orang tersebut di dalam hati makhluknya. Dan sesungguhnya telah datang dalam hadis Nabi SAW, "Inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Lalu berkata, "Aku mencintai si fulan tersebut, maka hendaklah kamu Jibril mencintainya." Maka Jibril akan mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril akan menyeru di langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan,
maka hendaklah kamu semua wahai ahli langit mencintai si fulan tersebut. Maka semua ahli langit akan mencintai orang tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian akan diletakkan penerimaan di dalam hati manusia di muka bumi. Itu ialah asas kepada kecintaan terhadap seseorang. Dia bermula dengan kecintaan Allah dan kecintaan malaikat. Jadi Rasulullah menjawab kepada soalan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, izhad fid dunya. Hendaklah kamu tadi zuhud pada dunia. Maksudnya berpalinglah daripada dunia. Jangan kamu mempedulikan sama ada dunia tadi datang ataupun dunia tadi pergi. Jangan kamu ambil daripada dunia tersebut melainkan kadar yang perlu sahaja daripada perkara yang halal. Nescaya yuhibbaka Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa yang mentaatinya. Dan antara ketaatan Allah yang paling agung ialah tidak memandang kepada dunia. Bahkan tidak memandang kepada dunia tadi ialah at-ta'atut tammah, ketaatan yang paling sempurna sekali. Di dalam syarah dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menjauhkan dirinya, maksudnya tidak memandang kepada dunia. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berkemampuan untuk bermewah dengan dunia tersebut. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang mempunyai tampalan dan memakai baju daripada suf, maksudnya bulu kambing. Dan Nabi SAW makan makanan-makanan yang tidak lazat. Dan Rasulullah duduk di atas tanah tanpa apa-apa ada melapik di atas tanah tersebut. Dan Rasulullah makan dengan duduk di atas tanah. Dan Rasulullah SAW bersabda, innama ana akul kama yakulul abad. Sesungguhnya aku makan seperti mana hamba abdi makan. Wa ajlisu kama yajlisul abad. Dan aku duduk sebagaimana hamba duduk. Dan kadang-kadang berlalu sebulan, 2 bulan tidak dinyalakan pelita untuk mencahayakan, untuk menyinari rumah tersebut. Dan tidak dinyalakan juga api untuk masakan. Sesungguhnya makanan Nabi SAW pada ketika itu hanyalah buah tamar dan air. Dan Rasulullah SAW mempunyai jiran di sekelilingnya. Dan mereka tadi mempunyai kambing. Mereka yang menghantar susu kepada Nabi SAW. Dan kadang-kadang baginda SAW bermalam, beberapa malam dalam keadaan lapar, maksudnya tidak mempunyai makanan untuk dimakan pada waktu malam. Dan satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang baring mengiring di atas tikar. Dan tikar tersebut telah membuatkan bekas di tepi badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersandar di atas bantal yang dibuat daripada kulit. Dan Rasulullah kadang-kadang tidak meletakkan kain di atas badannya. Maka apabila Sayyidina Umar melihat keadaan tersebut, maka Sayyidina Umar menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah yang menyebabkan kamu menangis, wahai Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar berkata, aku teringat Kisra dan Qaisar, maksudnya Raja Rom dan Raja Parsi, 2 orang musuh Allah Subhanahu wa taala, duduk di atas sutera yang tebal dan seumpamanya. Kamu, Rasulullah dan manusia yang paling baik dari kalangan makhluk, duduk di atas keadaannya sedemikian. Maka Rasulullah berkata, adakah kamu berasa ragu-ragu dan syak, wahai Ibnul Khattab? Tidakkah kamu reda? Mereka tadi dikurniakan dengan dunia dan kita dikurniakan dengan akhirat. Maka Sayyidina Umar kata, bahkan dah aku reda. Maka Rasulullah berkata, itulah realiti sebenarnya. Mereka ialah makhluk yang disegerakan keseronokan mereka di dunia. Dan dalam kitab Syifa, sesungguhnya Jibril satu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala ingin Allah berkata kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, adakah kamu suka untuk aku menjadikan kepada kamu gunung ini sebagai emas, pergi bersama-sama dengan kamu ke mana saja kamu pergi? Maka Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Jibril, apakah hubunganku dengan dunia? Dunia ialah tempat sesiapa yang tiada tempat tinggal baginya. Dunia ialah harta bagi manusia yang tidak mempunyai harta baginya. Sesungguhnya menghimpunkan dunia tersebut mereka yang tidak berakal. Maka Jibril berkata, Sabbatakallahu bil qawli sabit. Moga-moga Allah Ta'ala menetapkan hati kamu dengan perkataan yang amat tetap. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, Uridu an aju'a yawman fa'asbir. Aku ingin untuk berlapar pada satu hari, lalu aku bersabar. Wa asba'u yawman, dan
wa ashba'a yawman, dan aku ingin agar satu hari yang lain Allah kurniakan kepada aku rasa kenyang, fa ashkur, lalu aku mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah." Kalaulah dunia tadi mempunyai nilai sama di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan orang kafir minum daripadanya seteguk air sekalipun. Dan ada penulis membawa satu syair, maksudnya penyair berkata, sesungguhnya falau kanatid dunya jazaan li muhsinin idzan lam yakun fiha ma'ashun lidh-dhalimi. Kalaulah dunia tadi Allah Ta'ala ciptakan sebagai tempat balasan kepada orang yang berbuat baik, nescaya tidak akan ada satu keseronokan langsung kepada orang yang zalim. Laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan, sesungguhnya di dunia tadi nabi-nabi dan rasul telah berlapar sebagai tanda keagungan mereka. Waqad syabi'at fiha butunul bahaimi, padahal di dunia tadi kenyang perut-perut binatang-binatang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza habballahu 'abdan hamahu 'anid dunya." Apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, nescaya Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada dunia. Kama yawadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma', sebagaimana berterusanlah salah seorang daripada kamu memelihara, maksudnya menjauhkan air yang berlebihan daripada orang yang sakit. Dan Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu berkata, tarkud dunya syadid, meninggalkan dunia ini amat susah. Wa tarkul jannati ashaddu minhu, dan meninggalkan syurga di akhirat lebih teruk daripada kita meninggalkan syurga, meninggalkan dunia. Wa inna maharul jannati tarkud dunya, sesungguhnya mas kawin, bayaran untuk kamu dikurniakan dengan syurga di akhirat ialah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Dan setengah ulama salah berkata, jika dunia tadi diumpamakan seperti mutiara yang binasa. Dunia seperti mutiara yang amat cantik, tetapi mempunyai tempoh masa dia akan lupus. Wal akhiratu, dan kalau diandaikan akhirat tadi ialah satu kain yang amat buruk, tabqa, tetapi kekal. Lakana yang baghi lil aqil, maka sepatutnya orang berakal mengutamakan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang binasa. Maksudnya kain yang kekal lebih baik kita simpan daripada mutiara yang akan hancur. Fakaifa wal amru bil aqsi, dan bagaimana pula perkara yang sebenarnya terbalik. Maksud dunia ialah seperti kain buruk yang akan binasa, dan akhirat seperti mutiara yang berkekalan. Jadi mengapa manusia mengutamakan sebaliknya? Jadi Fudail bin Iyad rahmatullahi ta'ala berkata, Allah Ta'ala menjadikan kejahatan keseluruhannya di dalam satu rumah. Wa ja'ala miftahahu hubbad dunya, dan Allah menjadikan kunci kepada rumah tersebut ialah cinta kepada dunia. Dan Allah Ta'ala menjadikan kebaikan keseluruhannya di dalam satu rumah. Dan Allah Ta'ala menjadikan kunci ini ialah az-zuhud. Kemudian penulis mengatakan daripada Sufyan ibn Uyainah, dia kata 3 huruf yang membentuk lafaz zuhud, iaitu lafaz zai, ha dan dal. Maka lafaz zai menunjukkan kepada tarkuz zinah, meninggalkan hiasan-hiasan. Ha, lafaz kedua zuhud tadi, tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dal, tarkud dunya bijumlatiha, maksud meninggalkan dunia keseluruhannya. Jadi kalau kita ingin memahami makna zuhud daripada lafaz zuhudun itu sendiri, zai merujuk kepada zina, hiasan yang kita tinggalkan. Ha ialah keinginan hawa nafsu yang kita tinggalkan. Dal ialah dunia yang kita tinggalkan. Kemudian penulis berkata, antara perkara yang mendorong manusia untuk zuhud pada dunia terdapat beberapa perkara. Pertama ialah kita menghadirkan di dalam diri kita sesungguhnya kelazatan dunia, menyibukkan hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengurangkan darjat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana telah sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, tiada seseorang pun yang mendapat keseronokan daripada dunia melainkan akan kurang darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebahagian ulama arif apabila mereka melihat di dapurnya terdapat banyak makanan, maka dia akan sedih, dan apabila sedikit makanan di dapurnya, maka dia akan gembira. Dan perkara kedua yang membawa kita, mendorong kita kepada khusyuk ialah kepada zuhud ialah sesungguhnya dunia tidak akan menyebabkan kita ditahan dengan lama di padang mahsyar dan disoal dengan pelbagai nikmat, adakah kamu mensyukuri, dan
sekiranya nikmat tadi halal sekalipun, kita tetap akan dihisap. Dan sekiranya dunia tadi haram, maka seseorang tadi akan diseksa, wal'iyazubillah. Dan perkara ketiga yang mendorong kepada zuhud ialah kehinaan pada diri kita dan kepenatan yang amat sangat dalam menghimpunkan dunia. Dan kita terpaksa berebut dengan manusia-manusia yang jahat dalam mengumpulkan dunia tadi. Dan yang keempat, penulis kata dunia tadi amat menipu orang yang mengejarnya. Dan dunia tadi amat cepat menikam tuannya daripada belakang. Maksudnya kita nanti lihat berapa ramai manusia yang amat megah dengan dunia ni, maka tiba-tiba berada dalam keadaan sebaliknya. Sama ada dunia tadi menipunya, kawan sendiri menipunya, rakan kongsi menipunya dan seumpamanya. Dan perkara seterusnya, kelima yang sepatutnya mendorong seseorang tadi zuhud kepada dunia ialah kehinaan dunia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebencian Allah terhadap dunia tadi. Maka oleh sebab itu Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, kalau dunia keseluruhannya dibentangkan kepadaku dalam keadaan halal dan tidak dihisap, nescaya aku akan menganggap, aku akan merasa jijik terhadap dunia tersebut, sebagaimana seseorang tadi berasa jijik terhadap bangkai. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mempunyai 4,000 ekor anjing untuk menjaga kambing-kambing peliharaannya. Dan pada setiap tengkuk anjing tadi ada satu rantai daripada emas. Maka orang tanya, kenapa pula letak rantai emas di anjing? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, anna dunya jifah, kan dunia tadi ialah bangkai, watullabuha kilab, dan orang yang mengejar dunia ni ialah anjing-anjing. Fadafa'atuha litullabiha, maka aku pun bagilah dunia tadi sebagai lambang emas tadi, litullabiha, kepada anjing-anjing tersebut. Dan antara perkara yang sepatutnya mendorong kita meninggalkan dunia ialah apabila seseorang tadi meninggalkan dunia, mujibun li raf'id darajat, akan menyebabkan seseorang tadi diangkat darjatnya dan dikurniakan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala al-akbar, yang paling besar di akhirat. Dan setengah ulama berkata haram sekiranya kita berasa gembira dengan dunia dengan niat bermegah-megah, dengan niat untuk bersaing, dengan niat dengan sombong, maka semata-mata gembira dengan kehadiran dunia untuk bermegah, sombong dan seumpamanya, maka rasa al-farah, kegembiraan itu sendiri dihukumkan haram. Dan wa yahrumul huznu ala fawatiha, dan haram juga seseorang tadi berasa sedih sekiranya dunia hilang, sekiranya kesedihan tersebut membawa kepada dia tadi mengkritik perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun mencerca manusia. Dan telah diriwayatkan dalam hadis, sesiapa yang berasa sedih terhadap dunia yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia tadi telah didekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dalam jarak 1000 tahun. Dan siapa yang sedih terhadap akhirat yang belum dicapai, yang belum dikurniakan dengan akhirat tersebut, ataupun akhirat yang tertinggal, amalan akhirat yang dia tertinggal tadi, maka sesungguhnya dia telah mendekatkan diri ini kepada syurga dalam jarak perjalanan sebanyak 1000 tahun. Maknanya kesedihan yang dituntut ialah kesedihan apabila kita meninggalkan amalan. Maksud umur kita 10 tahun, 20 tahun tidak berzikir, mengingati Allah, jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya timbul rasa kesedihan terhadap masa yang kita bazirkan tadi, maka seorang telah mendekatkan dirinya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama berkata apabila dunia tadi ditarik daripada iblis, maka iblis berasa amat sedih, maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dunia tadi diberikan pula kepada Qarun, maka dia berasa amat gembira, maka Allah Taala memenjarakannya di dalam bumi. Dan apabila dibentangkan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia tidak mengambilnya dan tidak berasa sedih apabila dijauhkan dunia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai makhluk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya kecintaan dunia ialah asas kepada kesemua kesilapan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesilapan, tidak menyukai manusia melakukan kesilapan, dan tidak disukai manusia tadi kekal berada dalam al-khata', kesilapan. Dan diriwayatkan daripada Ibnul Munkadir rahimahullah, dia berkata, dunia akan datang pada hari kiamat bermegah dengan segala hiasannya.
Lalu dunia berkata, wahai Allah, jadikanlah daku kepada makhluk yang paling hina di sisi kamu. Maka Allah berkata, aku tidak reda untuk kamu duduk dalam mana-mana makhluk. Bahkan pergilah kamu, lenyap, binasalah kamu. Dan satu riwayat mengatakan bahawa Allah kata kepada dunia tadi, izhabi ilan nar, pergilah kepada neraka Jahannam. Maka dunia berkata, wahai Allah, siapa saja yang mencintaiku, akan aku bawa bersama-sama denganku. Maka Allah berkata, ya, siapa yang mencintai kamu? Lalu dunia membawa, mengambil mereka dan mencampakkan mereka semua ke dalam neraka. Kemudian penulis syarah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya kecintaan dunia yang dicela ialah kecenderungan kepada syahwatnya yang haram dan kecenderungan kepada syahwat yang dimakruhkan. Maksudnya dunia itu sekalipun dicintai oleh manusia secara tabiatnya, tetapi dunia di sisi orang yang Allah Ta'ala berikan taufik, di sisi orang yang Allah Ta'ala membuka mata hatinya, dia menjadi seperti bangkai. Maksudnya tabiat manusia tadi dicipta mencintai dunia. Sekiranya manusia tadi masih belum dibukakan taufik. Tetapi siapa yang telah dibukakan taufik hidayat di dalam hatinya, dia akan melihat dunia tadi seperti bangkai. Tetapi di sisi orang yang hatinya terhijab, dia akan melihat dunia tadi sebagai satu hiasan yang menarik, yang menakjubkan. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan pandangan terhadap dunia di sisi orang yang terhijab dan di sisi orang yang dibukakan mata hatinya. Maka Imam Ghazali bagi satu contoh, seorang yang sedang membuat kuih manisan dan meletakkan gula yang paling mahal sekali, manisan yang paling mahal. Tapi semasa dia buat makanan tadi, dia mencampurkan makanan tersebut dengan racun yang amat berbahaya yang boleh membunuh. Jadi ada satu orang melihat tukang masak tadi meletakkan racun dan satu orang tadi tidak melihat racun tadi diletakkan. Jadi setelah makanan tadi siap, diletakkan makanan tu di hadapan kedua-dua orang tadi. Jadi orang yang dibukakan mata hatinya, melihat racun diletakkan, maka dia akan berasa amat zuhud terhadap makanan tersebut. Hilang segala syahwatnya. Tak teringin langsung kepada makanan tadi. Adapun orang yang tidak melihat diletakkan racun tadi, maka dia akan tamak, dia akan bersungguh-sungguh nak makan. Apabila dia makan, kan, maka dia tadi akan binasa. Itulah perumpamaan dunia tadi. Adapun kecenderungan kepada harta benda dunia yang harus dan menghimpun dunia tersebut untuk melakukan kebaikan, maka perkara tadi tidak dicela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan telah dinyatakan dalam hadis, sebaik-baik harta yang baik sekiranya berada di tangan orang yang soleh. Maksudnya dia menyambung satu rahim dengan harta tersebut dan dia membuat kebaikan ma'ruf dengan harta tersebut. Dan setengah ulama berselisih pendapat, adakah yang paling afdal meninggalkan dunia secara totalnya ataupun mencari dunia untuk membuat amalan kebaikan. Maka setengah ulama berkata memilih pendapat meninggalkan dunia, dan setengah ulama berkata kita boleh mengambil dunia untuk membuat kebaikan. Dia setengah ulama berkata siapa yang tidak meyakini dirinya boleh menjaga hatinya daripada kecintaan kepada dunia, maka lebih baik dia meninggalkan dunia tersebut. Tetapi siapa yang boleh mengawal dirinya, sekiranya dunia datang sebegitu banyak sekalipun, dia tetap boleh menahan dirinya daripada kecintaan dunia, maka orang tersebut dibenarkan mencari dunia untuk membuat kebaikan. Dan Nabi Isa, diriwayatkan daripada Nabi Isa alaihissalam, ya talibad dunya litabar, wahai orang yang mencari dunia untuk berbuat kebaikan, tarkuka lid dunya abarru, sesungguhnya kamu meninggalkan dunia itu ialah satu kebaikan yang lebih baik daripada kamu mencarinya untuk berbuat kebaikan. Tapi dalam masa yang sama, sahabat radhiyallahu anhum terbagi kepada dua. Ramai dari kalangan sahabat meninggalkan dunia secara mutlak dan mereka tadi menumpukan kepada ilmu dan ibadat. Dan sebahagian daripada sahabat, mereka tadi mencari dunia dan mereka tadi menjadi menteri kewangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Uthman menyediakan tentera untuk pergi kepada perang Tabuk sebanyak 1,000 ekor unta dengan nilai 5 juta kalau hari ini. Dan dia menyediakan juga 70 ekor kuda, nilainya sama lebih kurang RM350,000. Dan dia datang kepada Nabi SAW membawa 10,000 dinar. 10,000 dinar tu hari ini lebih kurang 10 juta ringgit, dan diletakkan di hadapan baginda SAW. Maka Nabi SAW memegang
duit dinar tersebut, dan Nabi berkata, Allah Ta'ala mengampunkan kepada kamu, wahai Sayyidina Osman, apa saja dosa yang kamu buat, sama ada dilihat ataupun tidak dilihat, dan apa saja dosa sehinggalah kepada hari kiamat. Dan ketak kali Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka orang Islam tidak mempunyai air untuk minum, maka terdapat satu perigi yang dipanggil Bi'r Rumah. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu membeli perigi tersebut dengan nilai 35,000 dirham dan dia mewakafkan kepada umat Islam. Maksud nilai tersebut pada hari ini lebih kurang RM1,5 juta. Jadi sesungguhnya salah seorang sahabat yang agung, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia telah merdekakan seramai 30,000 orang hamba. Dan Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitabnya Muwatta menyatakan nilai seorang hamba yang biasa pada zaman tersebut ialah lebih kurang 100 dinar seorang. Dan kita maklum 1 dinar sama dengan lebih kurang RM1,000 pada hari ini. Dan apabila kita darabkan dengan 30,000 orang hamba, maka nilai keseluruhannya hampir 3 bilion yang telah dibelanjakan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf untuk memerdekakan hamba agar mereka jadi boleh mudah untuk beribadat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf juga telah bersedekah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan separuh daripada hartanya, iaitu sebanyak 4,000 dinar yang nilai lebih kurang 4 juta ringgit, dan seumpamanya beberapa kali. Dan dia juga pernah bersedekah dengan 500 ekor kuda yang nilainya lebih kurang 2.5 juta, dan dengan 1,500 unta yang dipenuhi dengan tunggangan di atasnya. Dan adalah ahli Madinah keseluruhannya bergantung kepada Abdul Rahman bin Auf. 1/3 mengambil hutang daripada Sayyidina Abdul Rahman. 1/3 Sayyidina Abdul Rahman menolong mereka membayar hutang-hutang mereka. Dan 1/3 mereka mengambil sumbangan daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dan Sayyidina Abdul Rahman apabila dia nak meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu kebun yang telah dijual dengan harga 400,000 dirham yang lebih kurang 5.6 juta pada hari ini. Dan dia juga mewasiatkan sebanyak 50,000 dinar yang lebih kurang 50 juta ringgit pada hari ini diwasiatkan, dan 1,000 ekor unta untuk digunakan dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keagungan sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang mempunyai hati yang amat kuat, dikurniakan dengan dunia sebanyak-banyaknya untuk mereka digunakan untuk berkhidmat kepada Allah dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, hendaklah kamu tadi zuhud pada perkara yang berada di sisi manusia. Maksudnya kamu berpaling daripada apa yang dimiliki oleh manusia, dunia yang dimiliki oleh manusia. Nescaya manusia akan mencintai kamu, kerana manusia tadi terjerumus dalam kecintaan dunia secara tabiat semula jadinya. Maka siapa yang berebut-rebut dengan mereka, maka mereka akan membencinya. Siapa yang zuhud pada dunia tersebut dan meninggalkan dunia tadi kepada mereka, maka mereka akan menyukai orang tersebut. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, sentiasalah manusia tadi mulia di sisi manusia yang lain, sehinggalah dia tadi tamak pada dunia mereka. Apabila dia tadi tamak pada dunia mereka, maka seluruh manusia akan merendahkannya dan benci untuk bercakap, mendengar percakapannya dan tidak suka dengannya. Dan seorang Arabi daripada ahli Basrah berkata, siapakah pemimpin dari kalangan kamu? Maka mereka berkata, Al-Hasan, maksudnya Hasan Basri. Dan dia kata, bima sadakum, kenapa Hasan Basri tadi boleh menjadi ketua kepada kamu? Mereka berkata, ihtajan nasu ila ilmihi, manusia amat memerlukan kepada ilmunya, wastaghna huwa an dunyahum, tetapi dia tadi tidak memerlukan kepada dunia mereka. Maka Arabi tidak berkata, alangkah baiknya perkara tersebut. Dan satu ketika Ka'ab al-Ahbar bertanya kepada Abdullah bin Salam di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Dia kata, apakah yang menyebabkan ilmu tadi hilang daripada hati ulama setelah mereka menghafalnya dan setelah mereka memahaminya? Maka dia jawab, menghilangkan ilmu tersebut ialah tamak dan kerakusan nafsu dan menuntut hajat kepada manusia. Maka berkata, benarlah jawapan tersebut. Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, dia berkata, semasa aku berada di Maghribi, ramai beberapa orang pembesar-pembesar datang menziarahiku.
Lalu mereka berkata, aku tak melihat kamu ni mempunyai banyak amalan baik pun. Tetapi mengapa kamu boleh mengatasi manusia dan mereka tidak mengagungkan kamu? Maka Imam Abu Hasan berkata, bi khasratin wahidah, dengan satu sifat, tamassaktu bil i'radi anhum wa an dunyahum. Aku berpegang teguh untuk tidak menghadapkan hatiku kepada manusia dan untuk tidak menghadapkan hatiku kepada dunia manusia. Itulah beberapa nasihat yang dinyatakan oleh penulis kitab syarahnya, iaitu kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, pada mensyarahkan hadis yang ke-31 ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dan mengurniakan kepada kita mahabbatullah, maksud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama bahaskan apakah makna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nyatakan mahabbatul abdi talabu zulfa liqurbihi. Yang dimaksudkan dengan kita mencintai Allah ialah talabu zulfa, kita menuntut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya pula ditanya apakah makna kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, maka Imam Abu Hafsin berkata, makna kecintaan Allah kepada makhluk ialah iradatu isalis sawabi ilaihi, keinginan untuk Allah tadi mengurniakan kebaikan dan kemanfaatan kepada seseorang hamba. Itulah makna kecintaan Allah kepada seseorang. Dan Imam Haqqi radhiyallahu anhu berkata, mahabbatul auladi wal azwaji wal amwal tamna'u an mahabbatillah. Kecintaan kita kepada anak-anak, kecintaan kita kepada pasangan-pasangan, dan kecintaan kepada harta benda, tamna'u, itulah perkara yang menghalang seseorang an mahabbatillah, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, sekiranya kita ditanya apakah jalan untuk mencintai Allah, maka hendaklah seseorang tadi berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kerana dinyatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut dan mengingati perkara yang dicintai tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah-salah daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.